Lita engineering lah. Ni Lita budak-budak Lita budak-budak memudahkan kerja je. Okey. Tengok contoh. Bye. Contoh. Tak keluar lagi buat awak. Okey. Kadang-kadang kita ada Lita yang macam ni. Ini lukis tangan lah. Lita lukis tangan. Dia bagi dekat awak, dia suruh awak pasang. Simple je kan? Tengok Lita ni, simple je. Tapi Lita simple macam ni, hari ni je lah awak jumpa. Lepas ni tak ada je macam ni. Ni acah je Jadi macam mana awak nak mengetes Lita ni? Jadi awak kena pasang dekat project board. Awak kena pasang dekat protoboard. Ni pula, ni kalau macam ni, Lita ni skematik, dia pakai komputer. Skematik yang ni pakai komputer. Dia bagi dekat awak, dia suruh awak test. Memanglah dia tak sekat test, dia kata pasang. Dia suruh awak pasang. Sebelum awak pasang pada Lita yang permanent, awak kena pasang pada project board dulu. Kenapa pasang dekat project board? Supaya awak tahu nak check Lita ni okey tak okey. Entah salah kan. Jadi kita kena test dekat protoboard dulu, dekat project board, dekat breadboard. Apa nama board lagi tak tahulah. Adalah 1-2 nama lagi Okey. Kemudian ni komponen-komponen macam ni komponen fizikal. Komponen yang kita nampak. Kalau tidak, biasanya dalam alamak dia pada nak ke situ biasanya dalam Lita skematik semua benda ni simbol simbol. Tapi dalam Tinkercad awak akan nampak semua komponen-komponen ni. Semua komponen ni kita boleh tengok. The actual komponen komponen yang sebenar. Kemudian tujuan kita ialah supaya kita boleh pasang Lita kita ke atas, kita sebut papan yang warna coklat ni kita sebut strip board. Strip apa? Jalur strip board kat sini kita solder nantilah. Masa ni tak ada tanggal-tanggal lah ini kita solder. Maksudnya kita dah test Lita kita dekat project board. Lita yang dibagi tu function, baru kita solderkan dia, kita letak dia permanent dekat atas strip board. Strip board kalau selain daripada strip board, kita ada PCB, printed circuit board. Printed circuit board, yang ni awak belajar dekat dalam kelas elektronik workshop kan? Okey. Yang awak tengok papan warna coklat ni, ini printed circuit board Lita dia kita dah print dekat bawah dia. Saya malas nak buka lah benda ni. Bawah dia. Jadi awak tak nampak ada lubang-lubang. Lubang yang ada kat atas ni semua lubang yang kita tebuk. Itu lubang yang kita tebuk. Ada benda kita nak solder, kita tebuk kat situ. Kalau kita nak buat Lita macam ni, langkah dia pertama kita kena pakai protoboard dulu. Nak test Lita tu dulu, baru boleh kita buat atas PCB macam ni ataupun atas stripboard macam tadi. Bila kita dah buat Lita macam ni, barulah kita boleh pasang dia dekat atas projek. Nampak? Kita pasang dia dekat atas projek. Bawah ni barang projek, kat sini board kita. Yang atas ni saya pasang PCB, yang bawah ni saya pakai stripboard. Sama je, tak ada masalah apa-apa Jadi untuk berkemahiran dengan benda lah ni, kita mestilah belajar menggunakan protoboard. Mana pula gambar dia? Ni. Sekejap, aku nak sengatkan. Mana. Tak ada. Oh ni. Counter clockwise.
Okey. So yang tengah ni sekejap tak keluar lagi. Yang tengah ni lah protoboard. Nampak dia ada lubang-lubang tempat nak cucuk. Kita boleh cucuk kita punya komponen kat situ Lepas tu kat atas ni yang warna biru ni saya punya Arduino Mega. So, saya ada jumper. Lepas tu saya ada perintang kecil, saya dah sambung siap-siap dengan saya punya LED. Saya sambung sikit, ada jumper sini. Ini memang saya punya test board saya punya test board. Wire biru yang panjang ni, ini nak sambung kabel, nak sambung ke laptop Okey, kenapa saya pakai Arduino? Walaupun projek awak ni, benda yang awak nak buat ni digital Projek digital mana ada kena-mengena dengan Arduino. Saya guna Arduino sebabnya saya nak ambil 5 volt. Dekat pin ujung ni ada 5 volt dengan 0 volt. 5 volt dengan 0 volt. Saya nak ambil itu, nak masukkan dekat, nak cucuk dekat protoboard kita. Sebabnya, orang akan cakap, biasanya kita pakai power supply. Untuk supply voltage 5 volt ke 0 volt. Masalah dia ialah kalau ni dekat dalam bilik awak, kalau awak buat projek ni dekat dalam bilik, dekat rumah awak ke, awak mana ada menatang power supply tu. Jadi kita ambil supply daripada litar Arduino kita. Awak pun cakap, sekarang ni pun awak mana ada litar Arduino ni? Memanglah. Okay, awak jangan lupa sebulan 2 lagi awak akan dapat allowance mungkin dalam 900. Kalau rezeki awak lagi baik, dapat dalam 1,200 1,200. Bila dah dapat duit tu, tolong letak tepi sikit dalam 100-200 untuk beli barang-barang projek. Barang-barang projek awak sepanjang belajar ni, dan juga benda paling penting kena beli, kena ada Arduino ni lah. Jadi awak beli Arduino, tolong beli Arduino Mega yang besar ni, senang pakai. Banyak benda awak boleh pakai. Kalau awak pakai Arduino Uno, dia limited sampai masa dia awak terpaksa tukar juga pada Mega. Jadi alang-alang beli yang besar terus. Okey. Jadi kita nak buat litar kita nak pasang macam ni. Hari ni kita nak memasang litar ni macam ni. Tapi menggunakan Tinkercad, menggunakan simulation. Okey. So kita start bertukar. Ini boleh tutup. Kat ini. Okey. So kita pergi ke Tinkercad Arduino. Apa benda ni? Saya pun setiap kali buka aje dia macam-macam Saya carilah mana dulu. Kalau tak silap saya dekat apa saja device yang awak ada, laptop ke handset ke, dia lambat sikit keluar ni kan. Jadi saya pun kena cakap pelan-pelan Okey, saya kena sign in. Saya dah ada saya punya ke point. Apa benda ni? Circuit point. Benda yang saya dah main pun ada kat dalam ni Jadi kita nak start yang kosong. Mana new. Okey, saya klik lah mana-mana, saya tak tahu. Biasa dia ada new circuit. Apa ni? Bukanlah. Mana tak keluar pun. Sampai galeri apa? Ini contoh-contoh circuit
Saya nak beri circuit. Ni contoh-contoh litar yang ada dekat dalam Tinkercad ni. Sebenarnya kita boleh ambil pakai terus. Kita boleh ambil pakai terus. Kalau jenis yang ada biru-biru macam ni, ada litar Arduino ni melibatkan programming lah, melibatkan coding. Jadi saya tak nak kacau lain tu. Jadi kita nak membuat yang baru ni macam mana? Tak keluar apa yang ni? Mana? Ada pun. Circuit. Okey lah, saya klik lah yang ni Combine. Lepas tu macam ni saya nak start yang baru. Lah. Tak bagi pun. Saya tak sign in lagi. New. Nampak Wey, ini apa? Anak. Mana Orang asam tiket ni. Ini apa? Apa pun. Oi. Siap, kita patah balik siap. Kat sini tu create new design ada pula. New design apa? Ini mesti yang 3D juga agak lah. Sekejap. Kenapa asal buat dia tukar. Tukar kat circuit. Lepas tu pergi dekat create new circuit. Bertukar. Lambat dah keluar dah. Mana ni? Ciao. Okey, kalau kita pergi ke atas tepi belah kanan ni, dia tulis basic component Saya cuba pergi ke all. Lepas tu saya turun ke bawah. Saya nak cari barang yang saya nak pakai tadi. LED ada. Apa lagi? Register mana? Tu stripboard. Breadboard. Dekat sini dia pakai nama breadboard. Kata saya ambil yang ni lah. Saya tarik dia bawa kat situ. Okey, ada nama dah kat situ. Lepas tu saya nak cari Arduino. Mana dia? Tu. Saya pun tarik dia ke point. Lepas tu saya nak terbalikkan dia. Kulitkan dia. Bertukar. Baik, tak best. Bertukar. Okey. Saya pusingkan dia ni sebabnya saya nak 5 volt tu menghadap cantik macam ni. Kenapa saya buat macam ni? Sebab saya nak ni 5 volt ni. 5 volt dengan ground. 5 volt dengan ground kat belah kanan ni senang nak sambung ke protoboard ni. Kemudian mari saya ambil LED. Ni nampak.
Okey, saya pun menariklah LED tu ke sini. Letak. Dan saya nak pusingkan dia lah. Point. Mana positif, mana negatif saya pun tak tahu. Saya letak je. LED ni ada positif, ada negatif Saya letak kat situ. Letak je lah dulu. Saya cari perintah. Mana. Tu. Saya pun tarik dia ke situ. Bertukar. Perintah nilai 1K. Saya nak tukar dia. Saya nak dia 300 ohm per unit. Sini type 300. Okey. Mana? Okey, nampak saya gerakkan perintah ni kat sini dengan LED tu kat situ. Ini tak best. Tak best. Saya nak pusingkan project board ni Saya nak pusingkan dia atas bawah. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. 6 kali lah baru betul. Okey. Okey, saya terbalikkan dia Bintang ni saya alihkan sini. Dan ni mana positif, mana negatif, saya tak ingat. Apa? Sini tu. Lepas tu, okey, jumper ni maksudnya wire lah. Wire kita tak ada kat dalam list komponen tu. Kita boleh tarik dia automatik dia keluar. Okey, saya testing sekejap Saya testing dulu. 5 volt. Memang tak best. Tak best. Sekejap. Saya rasa saya kena pusingkan balik semula protoboard ni. Tak best. Sekali lagi. Okey, saya pusingkan. Okey, 5 volt. Okey, kejap. Awak tengok dekat breadboard ni, dia ada tanda positif, ada tanda negatif. Ada positif, ada negatif. Betul? Jadinya, macam mana nak buat? Sekejap lah. Saya patah balik ke pusingan yang asal tadi lah. Okey, sebab ni saya nak positif ni kat atas, negatif ni kat bawah. Tapi kat sini dia bersilang. Jadi saya buat cara lain. Okey, saya buat wire sekarang. Keboing. Okey, 5 volt kat situ Saya tukar ke warna merah. Itu 5 volt. 5 volt daripada Arduino. 5 volt daripada Arduino, warna merah ni akan pergi ke line ke atas ni sederet. Bila awak letak je cursor dekat line tu, dia ada sederet warna hijau. Nampak ada kalau hijau kat situ, menunjukkan apa ke nama ni, semua lubang ni bersambung ada sambungan wire kat bawah dia. Okey. Kemudian yang ground ni pula saya ambil point. Saya
Tukar color ni warna hitam. So sini dah ada ground. Ground maksudnya 0 volt 5 volt ni supply, 5 volt. Lepas tu saya nak menge-share. Saya nak menge-share ground dengan 5 volt ni. Saya share satu wire. Ini hitam juga. So saya ada dua line ground satu dekat atas yang ni, satu lagi dekat bawah ni. So saya ada dua ground direct ni. Saya pun nak menge-share 5 volt dengan yang bawah juga. Time sini, time warna merah. Jadi saya punya papan protobot saya dah ada positif dengan negatif dekat atas positif dengan negatif ke atas, dan saya ikut tanda tu, positif negatif. Saya ikut tanda tu. Okey. Jadi mari kita mula menerai. Okey, saya tarik. Okey, lubang yang belah tengah ni pula, dia sambungan dia ke bawah sambungan dia ke bawah. Yang ni pun ke bawah. Antara petak yang lubang-lubang ke atas ni, dia tak bersambung dengan lubang-lubang kat bawah ni. Dia tak bersambung. Yang atas ni, dia tak bersambung dengan yang bawah. Tengah-tengah ni kita sebut, tengah-tengah ni, kalau budak-budak elektronik sebut longkang kat sini. Sini ada longkang. Dia tak bersambung kat situ. Antara dua line yang atas ni, tak bersambung juga dengan yang bawah ni. Sini pada longkang ni, garisan hitam ni dengan garisan merah ni, dia tak bersambung. So, ada guna dia kenapa dia tak bersambung Jadi bila saya tarik perintang ke situ, saya tarik apa nama ni, LED ke situ, saya tukar tempat dia, saya sambungkan wire, saya sambungkan wire sini, iaitu apa tu, negatif. Itu saya sambung positif. Point. Berpintal-pintal. Okey, apa? Okey, kalau tengok kat sini, saya nak buat 5 volt, lalu wire merah ni, lalu wire merah ni, lalu 5 volt, lalu sini, tak jumpa apa-apa. Dia akan pergi bawah, bawah ni 5 volt lalu, okey, dia jumpa jumper hijau ni, 5 volt akan masuk sini, jumpa LED, dia akan lalu jumpa perintang, perintang ni akan jumpa lubang ni straight pergi ground. Jadi litar ni complete. Patutnya lah litar ni complete. Bila complete, patutnya LED tu menyala. Jom saya try. Kat atas ni ada button simulation. Start simulation. Bila simulation dia start simulation kat sini, kalau tengok dekat Arduino tu dia cucukkan wayar ni. Wayar jumper tu dia cucuk, wayar kabel tu dia cucuk kat ni. Dekat Arduino tu. Tapi dia tak menyala kan? Dia tak menyala. Maksudnya LED kita mungkin terbalik. So, saya pergi kat sini, pergi dekat LED, saya terbalikkan dia. Point. Alamak, wire tu kena buang dulu. Point. Okey. Right. Tu dah nyala. Kita dah balik. Bye. Padam. Buka. Padam. On. Off.
on, off, 1, 0, 1, 0. Apa lagi? 5 volt, 0 volt, 5 volt, 0 volt. Kan senang. Tahu awak dengar tak saya cakap tadi? 0, 1, on, off, nyala, padam. Apa lagi satu yang dah saya cakap tadi? 5 volt, 0 volt. Nampak? Dia ada 2 je. 2 tu lah 0 dengan 1 2 tu lah 0 dengan 1. Saya kata kalau saya kata 1, dia nyala tu. 0, 1, 0. Ini bukan exercise Okey, kacang tak? Kacang tak? Okay, kalau kacang sungguh. Jangan kalau saya buang benda lah ni kalau awak confuse dengan wire ni saya buang. Contohlah saya buang. Kenapa saya tarik wire ni, wire merah ni keliling ni? Saya tarik keliling ni supaya awak tak confuse kalau saya tersilamkan dekat sini. Tapi takkan kalau saya nak bawa paling dekat sini tapi takut disilang dengan orang. Pasal tak faham. Okey, saya alihkan perintah ni. Saya letak sini sekejap. Okey, sekarang dia tak sambung mana-mana. Saya letak dekat longkang tu. Silip. Dan ni pun saya rotatekan dia banyak kali. Okey, keadaan sekarang dua-dua komponen ni rintang dengan LED ni dia tak bersambung dengan mana-mana lagi. Jadi kalau saya sambungkan gini dengan gini, dia dah sambung tengah. Tengah dia dah bersambung. Cantik sikit. Okey. Saya saja tak letak dia dekat lubang mana-mana Saya biarkan dekat tengah tu. Okey. Jadi saya akan tarik wire positif daripada sini pergi ke kaki point. Yang ni pula negatif. Tengok apa jadi bertukar. Nyala kan? Dia jadi padam. On. Off. 1, 0. Apa lagi? Positif. Negatif. Macam tu lah. Kacang dia. Okey. Okey, kacang Kacang. Kali tu apa saya nak tunjuk? Dah settle dah ni. Nanti saya tambah sikit lagi. Macam mana nak letak IC? Macam mana nak letak IC Okey, dalam lab digital awak akan bermain dengan IC. Tapi kalau saya
tak pakai LED ni bukan kita tak pakai. Saya tunjuk apa guna dia. Saya padam dulu wayar-wayar ni kejap. Buang wayar tu dah. Kita gunakan benda ni sebagai indikator, sebagai penanda nak tunjukkan kita hidup. Jauh ni. Alah. Saja letak dia dekat luar Alah, taklah. Sekejap. Apa saya nak buat tadi? Tak kata ni. Sibuk ramai ni. Okay. Dan ni pula. Mana posisi negatif tadi Biasa je. Tengok. Itu. Okay, apa lita yang saya buat ni Lita ni tak ada apa-apa. Lita ni sebagai indikator. Kacau lah kotak Okay, saya gunakan LED dengan perintah dekat atas ni sebagai indikator saja. Sebagai indikator nak menunjukkan voltage 5 volt daripada Arduino dah masuk ke dalam protoboard. Dah masuk dalam protoboard ni, dah masuk dalam project board. Dah masuk dalam breadboard, dah masuk dalam board lagi ni. Tahu tak tahu time lampu tu nyala. Bila saya on simulation, lampu tu nyala, menunjukkan lita ni supply dia ada. Okay. So mari kita menerai mencari IC. IC integrated circuit. Nama dia integrated circuit, orang sebut IC. Bahasa Melayu dia lita bersepadu. Mana salah satu bentuk dia, salah satu. Bukan salah lah, benda ni dia tak salah, dia tak dosa. Sekejap, cari dia. Ni salah satu dia. Apa benda tu, aktiviti tak tahu. Ini IC timer 555. Ini awak belajar nanti dekat kelas subjek analog nanti. Op-amp ni semua subjek analog. Semester 2 nanti. NP ni pun awak pakai dekat subjek analog nanti. L293D ini projek, guna untuk projek, guna untuk kontrol motor yang kat bawah ni. Untuk logik nampak? Dia ada logik, ada IC simple macam ni, simple macam ni. Contoh. Mana yang betul? Ni 7404, saya tarik. Keboing, saya letak situ. Nama dia inverter. Inverter ni awak dah belajar, dah start belajar dah kan? Dia terbalikkan. Kalau benda tu masuk 1, dia keluar kosong. Dia terbalikkan. Jadi macam mana awak nak sambung? Nak
tahu kan. Masa inilah kita memerlukan sesuatu yang kita sebut technical data sheet. Technical data sheet, kita google apa nama dia, data sheet, S-H-E-E-T awak jangan S-H-I-T, tak jumpa orang, jumpa benda lain lah. Technical data sheet 7404 bertukar. Dia akan keluar macam ni. Saya pun ambil yang ni. Tu. Tak keluar ni. Sekejap. Sekejap. Dah keluar dah. Sekejap. Dalam apa kita sebut, dalam IC tu kedudukan dia macam ni. Simbol tu, dia letak simbol tu macam tu. Jadi kita kena menghafal lah sikit. Contoh saya nak pakai nombor 1 tu. Nak pakai not nombor 1. So yang tepi-tepi, petak-petak tepi bawah ni kita sebut pin. P-I-N, pin. Kalau saya suka sebut kaki. Nombor 1, ni kaki nombor 1, kaki nombor 2, kaki nombor 3. Macam tu. Kaki yang penting ialah kaki nombor 14 dengan kaki nombor 7. 14 dengan 7. Kaki 14 mesti masuk 5 volt, di sisi ini 5 volt. Kaki 7 mesti masuk ground. Ground tu 0 volt. Kita try kita buat point. Sekejap, dia tak keluar lagi kat screen. Okey. Jadi kaki ni kaki 14, ini kaki 14. Kaki 14 mesti masuk 5 volt. Kita tahu sini. Point. Saya tukarkan kali dia merah, 5 volt. Point. Kaki nombor 7. Ini tu salah ni. Sekejap. Itu je, tidak benar. Kaki nombor 7 mesti ground. Nampak? Itu sebab tadi saya buat ground ni kat bawah. Saya sharekan dia. Supaya tak adalah pergi jauh sangat. Ground. Boy. Macam tu. Kedeng. Okey. Tak nak, kita kena share juga yang ni. Merah. Senang nanti nak pakai. Okey, so dalam IC ni, untuk IC 7404, saya dah bagi dia supply 5 volt, saya dah bagi dia ground. So IC ni dah ada nyawa. IC ni dah ada nyawa, tapi belum pakai lagi. Baru ada nyawa je. Nampak? Kita pakai kita pasang berdasarkan datasheet Kita pasang berdasarkan datasheet ni. Jadi setiap kali awak nak memasang IC, awak kena cari datasheet dia. Nak tahu kaki mana yang awak nak sambung. Okey, not dia senang. Masuk 0, keluar 1. Masuk 1, keluar 0. Dia terbalik. Dia terbalik. Saya ingat sekejap. So saya nak pakai sini, 2 ni. Kaki 1 dengan kaki 2. Kaki 1 dengan kaki 2. Dari situ input 1, output 1. Boleh je pakai kaki lain. Kalau awak nak pakai kaki 4 boleh juga. Kaki 3 masuk, kaki 4 keluar. Kaki 3 input, kaki 4 output. Jangan salah pair lah. Kalau awak pakai kaki 3 dengan kaki 5, salah. Okey. Katalah saya pakai kaki 3 dengan kaki 4. Okey, kaki 3 ni ialah input. Okey, saya tak pasang mana-mana lagi. Kaki 4. Kaki 4 ni saya nak pasang output. Output kita tak nampak. Kalau hal ni kita tak nampak, jadi kita pasanglah LED. Sama macam tadi. LED. Okey, saya pasang LED lagi 1. Mana LED? Saya kat sini.
Saya letak satu LED kat sini. Fine. Lepas tu saya pusingkan dia sikit. Ada sebab kenapa saya pusingkan macam tu Saya tak dapat mirrorkan dia. Saya kena buat dia macam tu. Sebab ni positif dia dekat sini. Positif dia dekat situ. Oh, dia ada tanda lah. Anode dia keluar. Okey, lepas tu saya kena ada peringkang. Oh, keluar dah tu. Fine. Peringkang. Saya pusingkan dia. Cikgu lebih pusing Okay. Okay. Kaki perintang yang ni saya sambung ke ground. Kaki yang ni saya sambung ke alamak. Yang ni sambung ke kaki 4. Fine. Nampak? Kaki 4 saya sambung ke LED. LED sambung perintang, perintang pergi ground. Dia output Dia akan bergantung dengan masukan dekat kaki 3. Kalau kaki 3 1, sini akan tak nyala, padam. Kalau kaki 3 kosong, lampu ni akan nyala. Sebab dia terbalik Nanti kita try sekejap Okay, mari kita try input output pada sini dekat sini. Saya tarik satu wire. Kalau saya nak jadikan dia kosong, saya pergi hantarkan dia ke ground. Sekarang dia kosong. Itu kosong sekarang dia kosong. Kosong masuk dekat kaki 3, dekat kaki 4 keluaran dia akan ditunjuk pada LED. Inverter kata kalau dia masuk kosong, keluaran dia akan 1. Dia invert dia terbalik. Dia akan invertkan input tu. Kalau saya start simulation, nampak? Lampu atas menyala menunjukkan 5 volt dah masuk dalam gitar ni. LED output ni menyala sebab input awak kosong. Ini input kosong Saya tukar color input ni lah. Saya tukar jadi warna purple. Wire purple ni kosong. Kenapa alarm ni berbunyi? Charge bateri. Sekejap. Kejap. Bum. Ada mesej. Kejap ni dah satu amali Amali 0110. Inverter 0110. Masuk kosong keluar 1, masuk 1 keluar kosong. Sekarang ni saya masukkan kosong. Keluaran dia 1. 1 tu saya tengok. 1 tu saya buktikan dengan LED ni menyala. Faham kalau saya alihkan ni, saya tak masukkan 1 tapi saya tak masukkan kosong, saya masukkan 1. Padam dulu. Wire purple saya tukar. Kan saya nak wire purple ni pergi ke 1 kat sini. Tadi purple 1 sebab nampak saya sederet sini, sederet atas ni. Dia jumpa 5 volt 5 volt. 5 volt masuk dekat kaki 3, keluar dekat kaki 4. Kalau 5 volt masuk, sini akan tak menyala. Sini tak menyala. Betul tak? Simulation, nampak tu. Kosong,
Kat atas ni LED menyala menunjukkan kita ni dah ada supply datang daripada Arduino. Okay. LED indikator kita tak menyala sebab masukkan kita 1. Inverter kata kalau masukkan 1 keluaran kosong. Kalau masukkan 5 volt keluaran 0 volt. Nampak tak menyala. Okey, faham? Macam ni kan? Ini dah kira satu amali dah ni. Kita test lagi sekali. Tadi saya pakai kaki 3, 4 Mana nak bagi dia cantik sikit. Alah. Okey lah. Okey. Siapa yang dah okey? Kalau dah okey, baru saya sambung LED lagi 1. Kata kita nak ada 2. Sensei. Ha? Yang output 3, 4 tu memang kena sambung dengan ground ni. Yo, tak ingat kejap. Kejap. Sekali lagi. Yang kaki 3, 4 tu memang kena sambung dengan ground ni. Bukan kaki 3, 4 Kau tengok balik. Ya, letak ni kan? Ni. Kaki 3, kaki 4 betul? Nampak? Kaki 3, kaki 4. 4 mesti sambung pada output. Kan? Okey. Output tu ni yang LED ni, nampak? Okey, yang LED. Okey, nampak? Itu kaki 4 kan? Daripada kaki 4 pergi LED, LED pergi perintang, perintang pergi ground, betul? Kan? Okey, itu output. Input dia, sekejap. Tengok balik gambar ni. Dekat awak mungkin lambat keluar dia. Okey. 3 kan? Kaki 3. Pin 3, kaki 3. Port 3, apa lagi perkataan dia? Macam-macam lah perkataan dia. Sama je tu. 3 ni input. Betul? Ya. So input ni kaki yang 3 ni. Okay. 3 ni nak pergi sama ada kosong atau 1. Sama ada pergi 5 volt atau 0 volt. Faham? Okay. Jadi saya nak test dia kosong dengan 1 kan? Okay. Sekejap saya tunjuk satu benda lagi. Alamak bukan. Sekejap. Ni Rita yang nak kena sambung. Rita ni semua dalam IC. Bukan dalam satu IC dia bercampur-campur IC. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 IC. Ni dulu, ni bukan tak pakai ni. Ni. Nampak ni? Ini truth table. Ini truth table yang Rita kat atas tadi tu lah. Kita saya tunjuk sebelum ni. Kita nak buat input 0110. Cuma untuk inverter ada 2 kotak je kan, 0 dengan 1 kan. Macam mana saya nak nyonteng kat sini? Nyonteng, kejap saya pakai ni, paintbrush. Untuk inverter truth table dia macam ni tu. Input, output. Wah dahsyat saya buat ni. Tak pernah saya buat ni. Kalau input dia kosong, output dia apa? Nampak? Kalau input dia kosong, ini kita balik pada lita kita ni, Tinkercad kita ni. Sekejap, saya stop simulation dulu. Kalau kita nak input dia kosong, saya alihkan lita purple ni. Wire purple ni saya kena alihkan ke kosong kan? Alihkan dia ke kosong. Ke bawah ni. Sekarang input ni kosong. Saya dah alihkan dia ke bawah. Okay, bila saya simulation,
Nampak ni, litar LED atas menyala menunjukkan 5 volt dah masuk ke dalam litar, indikator kita sebagai penanda litar ni hidup. Kemudian LED yang kedua ni, LED output ni menyala satu sebab input kosong. Faham? Jadi bila kita pergi ke kita punya truth table, tunggu dia keluar. Input kosong, output satu. Satu ni tadi LED menyala kan? LED tu penunjuk je. Okey, faham? Kalau input satu, kalau input satu, satu ni maksudnya 5 volt masuk, 5 volt. Kosong ni maksud dia 0 volt ataupun ground. Lenguhnya jari dan D. Okey, ini saya potong tengah-tengah ni. Okey, agak tak. Potonglah. Okey. Sekarang kita nak masukkan 5 volt, nak masukkan satu. Masukkan satu, tuan kat sini. Saya kena alihkan wire purple ni kan. Mari kita alihkan wire purple tu kejap. Alihkan kata ni je. So sekarang ni nampak? Wire purple dah jadi 1, 5 volt. Wire purple 1, 5 volt. Okay, so saya tekan simulation. Bertukar. Nampak tu? LED atas menyala sebab 5 volt dah masuk dekat dalam litar, tak ada apa-apa. Ini sekadar indikator saja. Yang keluaran daripada IC 7404 not gate ni, inverter, nampak? Indikator dia kosong, tak menyala, padam. Kosong, tak menyala, padam, off. Itu kosong lah. Nama yang sama je. Kenapa dia kosong? Sebab input dia 1. Input dia 5 volt. Input dia positif ni. So dia tak ada, output dia tak ada. Output dia kosong. Tahu lah kat sini, kosong. Boing. LED tak nyala. Padam. Iya. Okey, faham? Ini cara kita membuat amali pakai Tinkercad. 1 dengan 0 tu kita tengok melalui LED. 1 dengan 0 pada output. 1 dengan 0 pada output kita tengok pada LED. 1 dan 0 pada input kita alihkan wire ni. Saya pakai wire warna purple ni. Sebab dia ada 1 je input, 1 wire je lah purple tu. Kalau ada 2 input ABC, 3 input, tukar-tukarlah color dia. Okey, apa cerita lagi? Sensei. Yo. Kaki 1 tu memang kena start dengan 0 lah. Kaki 1 start dengan 0. Ke tengok IC juga? Kau cakap kaki 1 apa tadi? Memang kena start. Mana yang start dengan 0? Faham? Ya. Kan kaki 1 0. Bukan. Dekat IC kita tu. Dekat IC ni awak ambil kaki 1. Okay. Saya pakai kaki 3, 4 tadi kan? Saya pakai kaki 3 dengan 4 kan? Betul? Okey. Nampak kaki 3 ialah input kan? Input ada 2 keadaan, sama ada dia kosong ataupun 1 kan? Belajar kan? Macam mana kita tahu? Tahu apa? Macam mana kita tahu dia kosong? Memang kita tak tahu. Sebab kita nak buat table ni lah, nampak? Ni kosong. Betul? Betul.
So saya nak input kosong. So saya masukkan dekat ground. Saya nak input 1. Saya masukkan, saya sambungkan dia ke 5 volt, betul? Lepas tu saya tengok LED tu nyala ke tidak. Oh, Faham? try je lah. Try je, bukan try. Kita ikut ni, input ni. Ini ialah truth table kan? Dah belajar truth table? Belum lagi Dah. Dah. Kita ikut truth table tu. Truth table tu yang suruh kita buat apa. Okay. Okay. Contoh truth table. Contoh ni. Ini truth table. Kita akan alih-alihkan wire tu, wire input kita akan alihkan 01, 01, 10, 10 ikut arahan pada truth table ni. Faham? Faham. Satu-satu maksudnya kita alihkan wire tu ke 5 volt. Ada 2 wire kat sini ni Kan ada 2 wire. Okay. Jadi kalau saya buang ni, saya buang ni pula. Saya pakai Word. Jadi kalau awak nak buat report. Now. Kenapa dia pakai klik-klik ni? Klik-klik ni sebab simulation ni. Okay, ini truth table TRUTH. Betul. Table. Meja kebenaran. Kat sini input. Kat sini output. So, kalau input kosong, kalau input 1. Okay. Macam tu. Ini amali awak. Amali not gate. Kalau awak jumpa amali AND gate, dia akan bertambah. Kalau katakan AND gate, dia akan ada 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Kalau kita main dengan AND gate, mesti ada 2 input. Jadi kita akan alihkan wire input 0001 ni 5 volt 0 volt 5 volt 0 volt. Okey, kadang. Jadi kita nak tengok output berdasarkan LED yang kita pasang. LED yang kita pasang pada kaki output. Kaki output mana? Kaki output kita balik ke litar datasheet kita. Kaki output ialah 1, 4, 6, kat sini 8, 10, 13. Itu kaki output. Awak boleh pakai mana-mana yang awak nak lah. Saya pakai yang 3, 4 tadi. Siapa nak pakai NOT gate yang kelima, dia akan pakai kaki 11 dengan kaki 10. Itu tak ada masalah lah. Okey. Jadi bila kita nak memasang litar yang ada IC, benda pertama mesti pastikan VCC sambung 5 volt, ground sambung ke ground lah. VCC pergi ke 5 volt, ground pergi ke ground. Yang ini nak bagi nyawa pada IC kita. Okey, kemudian baru kita pergi ke input dan output. Output sambung ke LED macam saya buat tadi. Nak tunjuk, nak tengok LED tu nyala ke padam. Nyala 1, padam 0. Senang. Boleh? Input baru kita ubah-ubah.
32. Jangan tak keluar lagi tu. Point. Contoh pula, contoh. Ni contoh kalau kita guna OR gate. Gate atau. Bila gate atau, kita kena pakai 3 kaki ni. 3 kaki. 2 kaki sebagai input, 1 kaki sebagai output. 2 pin sebagai input, 1 pin sebagai output. Okay. Jangan confuse saya cakap tadi, pin, kaki, output, input semua benda yang sama. Jadi sebelum nak pakai 7432, sebelum nak pakai OR gate, kaki 14 je mesti sambung 5 volt, kaki 7 mesti sambung ground. Itu nak bagi nyawa pada IC awak. Lepas tu baru boleh pakai yang dalam tu. Okey, ini nanti dah kita tunjuk. Apa-apa pun kena ada letak LED sebagai indikator. Okey, apa nak tanya lagi? Hah? Tak ada. Sensei. Ha. Sensei, kalau yang OR gate tu, OR gate. kan dia ada 3 kaki kan. Macam mana nak tahu yang input tu dia letak kosong ke 1? Bukan macam mana nak tahu. Ikut ni lah. Kan. Awak disuruh. Awak disuruh masukkan kosong dekat input 1, kosong dekat input 2. Awak disuruh. Kita disuruh. Bukan lagi cakap dengan awak, kertas tu yang cakap dengan awak. Kertas ni. Tapi tu kalau dekat simulator macam mana ni? Okay, kejap. Kalau dekat simulator, ni simulator kita kan? Ini wire ni kita alihkan. Wire warna purple ni. Yang bawah ni. Yang ini untuk 7404 Okay, itu nanti dulu. Nanti kita sembang pasal OR gate dengan AND gate. Okay. Sekarang saya cerita pasal inverter je. Inverter tadi kita nak kosong dengan 1. Masa kita masuk kosong, dia nyala kan? Dia nyala tu maksudnya 1. Masa kita masuk kosong, dia padam kan? Padam maksudnya kosong. Okay. Nyala 1 ni kita boleh sebut on. Kosong ni kita boleh sebut off. Benda tu sama je perkataan tu. Nyala, padam, on, off. Apa lagi? Ada 5 volt. Ada 0 volt. Tapi tu perkataan tu sama. Perkataan logik ni. Ini logik je ni. On, off, off, on, off. Okay. Jadi awak disuruh berdasarkan table ni berdasarkan jadual ni. Okay, simple. Jadi awak tolong memperhebatkan diri awak menggunakan Lita Tinkercad ni supaya senang nak membuat amali nanti. Cara lain kita pakai multisim lah. Cuma saya multisim ni belum nak belajar lagi. Okay, apa lagi nak tanya? Macam saya cakap tadi, bila awak dapat duit allowance, tolong simpan sikit. Nak membeli Arduino, nak membeli projek-projek barang-barang projek awak nanti. Jangan dapat duit terus membazir. Awak akan dapat duit selepuk tu banyak tu. 900 rasanya tak kurang. Untuk 3 bulan punya allowance. Mentang-mentang duduk kat rumah, ada keluar duit apa, makan pun mak ayah tanggung lagi. Jadi awak jangan lapakan. Jangan membazir duit. Yo. Nak minta tolong ulang sikit boleh yang dekat LED 1 tu. LED 1.
Kali di atas ni. Di atas tu. Kali di atas. Okey, macam mana sensor apa tu? Yang lubang tu sensor main masukkan je ataupun Masukkan je lah. yang masuk je lah. Bukan masuk. Awak belajar EC tak? Belajar EC. Electric circuit. Okay, electric circuit dia nak litar complete kan? Positif negatif. Litar tu complete. Maksudnya daripada supply 5 volt. Supply 5 volt dekat Arduino saya tu ada 5 volt betul? Wire merah. Okay, daripada Arduino yang warna biru tu kat sebelah tu. Ada 5 volt. 5 volt tu berjalan ikut wire merah tu. Berjalan jauh dengan lab tu kan. Jauh dia sampai dekat atas protoboard, atas project board putih tu. Dekat ada tanda positif betul? Dekat tanda positif tu masuk dekat lubang tu. Lubang tu sederet tu akan jadi 5 volt. Sederet tu yang tanda positif tu akan jadi 5 volt. Faham? Faham. Okay. Lepas tu dia pergi ke wire hijau kan. Wire hijau masuk LED betul? Betul. Okay, LED pergi jumpa wire hijau lagi, wire hijau jumpa resistor betul? Perintang. Betul. Okay, daripada kaki perintang belah kiri tu pula masuk wire hijau pergi masuk lubang bawah kan. Lubang yang sederet tu ialah lubang ground kan. Lubang negatif, okey. Lubang negatif tu ground tu pergi ke wire hitam. Wire hitam tu berjalan dia pergi ke Arduino betul? Betul. Pergi dekat Arduino, pin yang dekat Arduino tu nama dia ground tu, GND terbalik. Okey. Kan, jadi dia litar complete kan. Bila litar tu complete, saya tekan simulation, voltage tu masuk. 5 volt masuk, lampu LED tu menyala. Faham? Faham. Kacau. Sebab saya confuse sikit macam mana apa tu? Wire merah tu boleh sambung dengan wire hijau. Dia sambung ikut lubang-lubang yang kita cucuk tu lah. Okey, sekejap saya tunjuk satu gambar tadi tu. Mana ke gambar ni tadi? Nampak ni board asal ya. Kan dia ada banyak lubang ni kan. Kita boleh cucuk dengan wire kat situ, jumper yang dekat atas ni, dekat belah kanan tu. Tu jumper tu kita boleh cucuk kat dalam tu. Okay, kita tak boleh nak buat wiring sebabnya ini baru projek board dia. Takkan kita nak buat wiring betul-betul kat sini. Okay, kalau saya cucuk dia jadi macam ni. Tu bila saya dah cucuk dia jadi ni ya. Nampak? Tujuan kita guna project board ialah nak mengurangkan jumper. Macam ni, kita tak payah pakai. Awak tak nampak wire hijau kat sini kan? Dia dah ada kat dalam ni. Ataupun saya dah lekat dekat saya punya LED ni, nampak? Saya dah solderkan tu. Shortcut dia. Okay, kacang. Okay. Kacang. Kacang karen tu. Okay, apa lagi nak buat? Ada apa-apa dah. Settle lah tu. Sekejap. Apa lagi? Okay, ada apa nak tanya lagi? Nanti minggu depan ke minggu depan baru kita main benda CIC ni lah. 7404, 7432, 74 apa nama lagi 100. Endgate apa nombor dah. Tapi nombor-nombor ni tak adalah disuruh hafal Awak janganlah nak menghafal benda ni semua ni. Contoh yang warna merah tadi tu yang kaki-kaki pin tu semua. Tak payahlah awak nak hafal. Benda ni boleh buka dekat internet je. Saya pun tak ada masa menghafal benda ni. Benda ni boleh cari je. Cuma yang basic lah. OR gate, AND gate, NOT gate. Kalau orang tanya janganlah tak tahu kan. 7432, 7400, 7404 ni benda ni kena ingat kan. Kan tak terror pula. Budak elektronik tak ingat benda tu. Biasanya student robotik kita diorang cukup terror dengan protoboard ni. Sebabnya saya ajar awal-awal.
Saya ajar awal-awal guna protobot. Bila awak cukup terror, bila dah terror tu jangan tidur je. Awak kena try banyak benda lain lah. Supaya bila awak cukup terror dengan benda lain, masa ni awak masuk ke, kalau siapa-siapa lah yang berminat nak menjadi wakil Malaysia pertandingan apa nama ni, kemahiran world skill, pertandingan kemahiran dunia ni, nak jadi wakil kena expert benda ni lah cepat. Jadi bila pergi interview, kita ada saringan untuk jadi wakil MJI, jadi wakil MARA, lepas tu jadi wakil Malaysia. Dia ada saringan dia ada test, dia ada apa semua. Ini antara benda yang kena buat. Kena pasang elok-elok, kena pasang kemas-kemas, kita kena jadi tahu jadi wakil. Dan rasanya dah 12 tahun MJI ni semua wakil dia memang datang daripada robotik lah. Sebab budak robotik biasanya terror lah, main dengan belakang ni. Lepas ni kita terrorkan programming pula. Okey, jadi bila awak dah tahu lebih awal daripada student lain, tolonglah menambah keteraan awak tu. Jangan duduk diam je. Cubalah data lain. Buka tingkat awal lain pula. Jangan termenung je. Siapa yang berhajat lah nak jadi terror kan. Okey, ada apa nak tanya lagi? Apa lagi? Okey, satu soalan lah. Sekarang dah pukul Awak ada lagi berapa minit sebelum masuk kelas? Ada kelas lepas ni? Banyak minit lagi. Okey, kenapa kita belajar digital? Saya tutup saya punya Tinkercad Tutup pun saya tak tahu, saya pakar gitu je. Okay, stop sharing. Okay, kenapa kita nak membelajar digital? Ada siapa nak bagi idea? Ni ada 32 orang. Basic programming kot. Program IC. Hampir dah tu. Basic programming, hampir dah tu. Apa lagi? Awak tengok, kita belajar 0 dengan 1 kan? Okey, kenapa kita belajar digital? Sama macam kenapa kita belajar bahasa Jepun. Kenapa kita belajar bahasa Jepun? Mari saya test orang. Siapa yang kita Lot Yaya. Tidur kot Lot ni. Ya, Sensei. Oh, Lot. Mana Lot? Macam Mana dia? Nama dia Adis tu. Ish. ada ni. Apa Lot? Kenapa kita belajar bahasa Jepun? Kenapa kita belajar bahasa Jepun? Sebab kita nak bercakap dengan orang Jepun lah kan? Okey, jawapan lain. Siapa lagi ada jawapan lain? Saya tanya seorang lagi. Mana pula makwa saya ni? Dina mana Dina? Ya, Sensei. Kenapa belajar bahasa Jepun? Syarat asas untuk graduate. Kita tak kena mengena lah. Kenapa kita belajar bahasa Jepun? Nak bercakap dengan orang Jepun kan? Lagi? Berinteraksi. Jika tu benda lain. Berinteraksi. Okeylah, saya cakap lah. Ni jawapan saya, bukan jawapan yang betul kau benda. Ni jawapan kampung saya. Kita belajar bahasa Jepun sebab kita nak bercakap dengan orang Jepun. Kita belajar bahasa Jepun sebab kita nak suruh orang Jepun tu buat kerja. Kita nak bercakap dalam bahasa Jepun sebab kita nak orang Jepun tu faham apa yang kita cakap. Betul? Dia tahu apa yang kita nak. Betul? Macam tu juga kita belajar digital. Kita belajar 0 dengan 1. Bahasa Jepun kita belajar hiragana, katakana tu kan? Punyalah banyak, ada 50 huruf. 50 kali 50 kali 2, 100. Ada 100 huruf awak kena hafal, betul? Sebenarnya. Tapi dalam digital 0 dengan 1 je. Awak hafal ke 0 dengan 1 tu? Tak payah hafal kan? Orang gila je hafal 0 dengan 1.
Jadi awak sebenarnya tengah belajar bahasa elektronik. Nama dia binary number. So, bahasa elektronik ialah 0 dengan 1. Itu tulisan dia, 0 dengan 1. Awak nak bercakap dengan lita elektronik. Awak nak menyuruh lita elektronik buat kerja. Awak nak bagi lita elektronik faham apa awak cakap. Jadi awak kena faham bahasa dia, betul? Nak faham bahasa elektronik ialah 0 dengan 1. Faham tak? Jadi nak cerita, bila awak faham dia punya bahasa 0 dengan 1, awak boleh buat macam-macam lah lita nanti. Macam-macam lita awak boleh bikin. Dan semua lita tu kita sebut sebagai lita bodoh. Kan? Faham tak? Awak akan bercakap dengan lita bodoh. Awak akan berinteraksi dengan lita bodoh. Awak akan suruh lita bodoh buat kerja. Lita bodoh. Maksudnya nanti awak akan jumpa lita pandai. Awak akan jumpa lita pandai. Lita pandai yang paling asas yang awak akan jumpa Arduino. Faham? Masa awak belajar lita pandai, awak dah tak main 0 dengan 1. Awak dah main programming. Programming pun sebenarnya 0 dengan 1. Cuma 0 dan 1 tu dia dah tukar jadi huruf. Dia dah tukar jadi if, else. Dia dah tukar jadi command. Dia dah tukar jadi print out, print in. Macam tu, scan F. Semua perkataan-perkataan command. Dia dah tukar. Faham? Jadi digital ni memang awak kena score sungguh-sungguh sebab ni 0 dengan 1 je. Okay, bila awak belajar bahasa Jepun, memang mula-mula awak belajar huruf, lepas tu awak belajar buat perkataan tu. Lepas tu awak menyambung-nyambungkan ayat. Macam ni juga digital. Awak belajar 0 dengan 1 mula-mula. Lepas tu awak belajar and, or, apa lagi, not. 3 tu je. Lepas tu dia boleh buat macam-macam lagi. Daripada situ boleh jadi macam-macam. Daripada 3 lita asas tadi, not, or dengan and, daripada 3 tu boleh jadi 7 lita lagi. Daripada 7 lita tu pula, daripada 3 lita yang asas tadi juga boleh jadi lita pandai. Lita pandai nama dia flip-flop. Lita flip-flop ni lah yang menjadikan IC. Yang menjadikan IC ni lita flip-flop lah. Yang menjadikan dunia komputer ni wujud. Flip-flop tu lah. Sebab apa? Membuat satu IC, satu lita, satu benda elektronik yang boleh menyimpan memori. Bila dia dah ada memori, dia jadi macam manusia lah. Dia boleh mengingat kan. Itu jadi terror tu. Itu jadi lita pandai. Jadinya untuk lita subjek digital ni pakai lita bodoh. Bila pakai lita bodoh, janganlah awak pun sama macam lita tu. Saya tak cakap bodoh lah, saya cakap kurang pandai. Jadi awak nak bercakap dengan lita tu, awak tahu lita tu bodoh. Jadi awak pun kena bodoh sikit lah macam mana nak mengajar dia kan. Okay. So digital kena score, kena score. Satu hal sebab awak nak transfer kredit. Kalau digital awak dapat C-, awak nak sambung belajar nanti, sah-sah kena ulang balik ambil digital. Tapi kalau orang tengok digital awak dapat A, mesti transfernya, dapat transfer kan. Okay. Jadi sebelum awak main dengan lita yang canggih-canggih, programming yang canggih-canggih, tolonglah faham bahasa yang basic ni, 0 dengan 1. Itu sebasic-basicnya. Okay. Apa lagi nak tanya? Saya rasa dah habis dah ni. Nanti kita sambung minggu depan pula lah, kita mula main dengan IC. Jadi setakat rehat-rehat awak tu cuba pasanglah 2-3 biji LED lagi, main dengan LED je dulu. Alright. Ada apa-apa nak tanya lagi? Tak ada semua senyap ni. Cerita ni. Allah dah. Alright. Saya rasa setakat ni je, kita jumpa insyaAllah minggu depan. Tak janji. Saya pun nak kena belajar juga. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Siapa yang nak tanya apa-apa boleh tunggu lah. Siapa yang tak ada apa-apa tu boleh sambung di bawah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sensei. Waalaikumsalam. Sensei.